Penjelasan Datuk Seri Nazri Aziz di Parlimen baru-baru ini yang cuba melepaskan Datuk Seri Musa Aman dari tuduhan rasuah membabitkan wang 40 juta sebenarnya menguatkan lagi persepsi bahawa ada unsur-unsur rasuah dan pelanggaran undang-undang yang terlibat. Kenyataan terbaru hari ini oleh Datuk Seri Wilfred Bumburing, Ahli Parlimen Tuaran, bahawa wang 40 juta itu sebenarnya dimasukkan terus ke akaun peribadi seorang pemimpin UMNO dan seterusnya keluarga pemimpin UMNO itu mengeluarkan wang secara berdikit-dikit, mengesahkan bahawa pemindahan wang itu berkemungkinan besar telah melanggar undang-undang negara, terutamanya peruntukan-peruntukan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram atau Anti-Money Laundering Act 2001 yang selepas ini saya rujuk sebagai Akta 613. Dan saya dan rakan-rakan dari Keadilan dan Pakatan Rakyat sudah pun menyediakan satu brief dan kita akan membuat satu laporan kepada Bank Negara Malaysia esok pada hari Khamis 25 Oktober jam 11 pagi untuk menuntut satu siasatan dijalankan berdasarkan bukti-bukti dan peruntukan-peruntukan di dalam akta seperti berikut. Pertama, kalau saudara-saudari rujuk kepada Seksyen 14 Akta 613, itu kalau ikut peruntukan Seksyen 14, sesebuah institusi kewangan perlu melaporkan segera kepada Bank Negara Malaysia sekiranya sebarang pegawai atau kaki tangannya mengesyaki bahawa satu pemindahan wang adalah bersabit kegiatan haram atau hasil dari kegiatan haram. Kita sudah ada dua bukti yang sudah pun termaktub di dalam handset Parlimen dan juga sudah pun dilaporkan. Pertama, kenyataan Datuk Seri Nazri Aziz bahawa wang 40 juta itu dibekukan oleh pihak berkuasa di Hong Kong secara jelas menunjukkan bahawa ada asas untuk mengesyaki wang tersebut berpunca dari kegiatan haram. Sebarang pemindahan dari akaun yang dibekukan dari mana-mana negara kerana disyaki, mestilah turut disyaki oleh Bank Malaysia yang menerimanya. Maka peruntukan Akta 613 mewajibkan bank tersebut melaporkan segera kepada Bank Negara Malaysia. Wang entiti lain yang masuk akaun peribadi orang lain automatically will invoke Section 16(3). Dan sebab itu, apabila yang menerima itu tidak sama dengan entitinya, maka dia perlu disiasat. Pertama. Yang kedua, apatah lagi apabila memang peruntukan undang-undang menuntut supaya bank dan Bank Negara Malaysia memastikan bahawa penerima itu sebenarnya ada operasi di negara yang diterima duit. Sama ada dia ada perniagaan ke, ada kilang ke, barulah masuk akal. Kalau dia dapat 40 juta, most probably it's from its overseas operations, export proceeds. Maka dia bukan money laundering. Tetapi kalau dia dapat 40 juta, akaun peribadi, bila disemak pula kegiatannya, dia tak pernah sampai ke Hong Kong contohnya. Ini adalah contoh-contoh yang serta-merta akta memperuntukkan perlu dilakukan siasatan segera oleh Bank Negara.